Skop pendidikan tak silap saya. Betul. Betul tu. Boleh ceritakan sedikit berkenaan dengan latar belakang? Nama saya Muhammad Rafiq Naizam Muhyiddin. Jawatan dalam politik sebagai Exco Pemuda UMNO Malaysia, Pengurusi Biro Pelajaran, Pengurusi Biro Pelajaran, dan jawatan dalam NGO Presiden Pemikir Muda Malaysia. Presiden Pemikir Pemuda Malaysia. Pemikir Muda. Pemikir Muda. Itu dia. Baiklah, berkenaan dengan jawatan yang disandang, apakah strategi dan juga apakah perancangan dalam untuk merealisasikan perkara-perkara yang berkenaan dengan pendidikan dan juga pemikir di kalangan pemuda-pemuda kita sekarang ini? Ya, kita lihat bahawa dalam kita nak mencorak hala tuju generasi muda kita pada hari ini, kita perlu memastikan bahawa setiap daripada generasi muda kita ini mempunyai ilmu pengetahuan, mempunyai orang panggil pengalaman dan juga ilmu pengetahuan. Jadi pendidikan ni cukup penting dalam kita nak memastikan bahawa generasi muda kita ini, kita dapat lahirkan golongan yang mempunyai daya pemikiran yang orang panggil tepat, yang berfikir berdasarkan kepada fakta, dan tidak terlampau emosi, tidak ekstrim ke kanan atau tidak terlampau condong ke kiri. Jadi ini yang kita mahukan daripada generasi muda pada hari ini. Dan jadi Pemikir Muda Malaysia pada hari ini, kita nak pastikan bahawa program-program atau aktiviti-aktiviti yang kita jalankan pada hari ini dapat membawa generasi muda kepada satu persekitaran generasi muda yang berilmu pengetahuan dan tidak membuat satu keputusan secara tergesa-gesa tanpa mengambil kira banyak aspek. Jadi kita tahu bahawa orang muda ni kalau dari segi sifat semula jadinya, biasanya mereka ni anti establishment, suka berlawanan antara sesuatu perkara itu. Jadi kita tak nak orang muda je, asal orang muda je dicop sebagai golongan yang berlawanan, golongan yang pendesak dan sebagainya. Sebaliknya, kita nak generasi muda pada hari ini mempunyai kualiti yang tersendiri seperti mana yang saya cakapkan tadi. Baiklah, itu antara sedikit berkenaan dengan informasi-informasi berkenaan dengan pemikir yang berkaitan dengan generasi muda sekarang ini. Jadi kan, sebenarnya corak pemikiran yang ada sekarang inilah yang kita dapat lihat di kalangan remaja-remaja kita, pemuda-pemuda kita sekarang ini. Adakah corak pemikiran ini setaraf dengan pembangunan yang ada di dalam negara kita ni sekarang? Contohnya di luar negara, bila kita lihat mereka negara membangun tetapi mempunyai corak-corak pemikiran yang telah mereka terapkan dalam sesetengahnya itu mencapai satu pemikiran yang mengikut standard pembangunan sebuah negara. Bagaimana pula dengan negara kita? Ya, saya lihat hari ini hasil daripada pelaburan besar kerajaan kita. Setiap tahun kerajaan membelanjakan hampir 25% daripada bajet keseluruhan negara ini kepada bidang pendidikan. Satu jumlah yang cukup tinggi, yang cukup besar dibelanjakan, yang mana sudahlah tentu ianya mempunyai satu hasrat yang jelas, yang mahu hari ini generasi muda tidak, orang kata, tertinggal dari segi pendidikan itu sendiri. Dan kalau ditanya berkenaan dengan tahap pendidikan negara kita, sudah begitu baik berbanding 20-30 tahun dahulu. Kalau kita nak bandingkan dengan negara-negara membangun yang lain, mungkin kita agak sedikit tertinggal dari segi perbandingannya dengan negara maju yang memang kita tidak dapat nafikan. Tetapi kalau kita banding dengan negara-negara jiran, negara-negara membangun yang lain, tahap pendidikan kita sudah berada pada tahap yang dikatakan baik. Dari segi fasilitinya, dari segi universiti kita, contohnya kita telah pun mempunyai fasiliti yang lengkap. Saya fikir bilangan IPTA pada hari ini, IPTS jauh lebih besar berbanding dengan 20-30 tahun yang dahulu. Jadi tidak ada sebab kita lihat generasi muda yang ada di negara kita pada hari ini tidak mampu mencapai satu kualiti yang tinggi. Dan kita lihat
perkembangan yang ada pada hari ini menjurus ke arah itu. Jadi itu pandangan saya lah. Yalah, itu adalah sedikit pandangan ya berkenaan dengan itu. Baiklah, ada pelbagai lagi soalan yang akan diajukan sebentar lagi. Tapi sebelum itu, apa kata sekarang ini kita take 5 sebentar bersama dengan Rosa dengan lagunya Pudar, hanya di My Suara FM, Citra Generasi Informatif /My Suara FM Radio. Dan jangan lupa untuk klik like di fanpage kami. Dan buat pendengar-pendengar yang masih lagi belum mendaftarkan diri sebagai kroni My Suara FM, cepat-cepatlah daftarkan diri anda di web kami di www.mysuarafm.com. Masih lagi bersama dengan Encik Rafiq kita, iaitu seorang pemegang jawatan sebagai Exco Pemuda UMNO dan juga merupakan seorang NGO Pertubuhan Pemikir Muda Malaysia. Betul ya? Okey, baiklah. Seterusnya, apa yang kita nak kongsikan kepada pendengar-pendengar? Mungkin pendengar-pendengar dekat luar sana masih kurang faham berkenaan dengan Pertubuhan Pemikir Muda Malaysia. Mungkin boleh ceritakan sedikit tentang objektif pertubuhan itu, aktiviti-aktiviti yang pernah dilakukan dan bakal dilangsungkan, dan mungkin ada lahir-lahirnya golongan-golongan pemikir di kalangan program-program yang telah dianjurkan. Ya, saya seperti mana saya katakan tadi, kita nak sediakan platform sebenarnya. Objektif kita nak bagi platform, kita nak bagi pentas yang tepat, yang betul kepada generasi muda untuk menyalurkan pendapat, idea, pandangan dan juga suara mereka. Kerana kita lihat sebahagian daripada generasi muda sebelum ini mereka memilih jalan yang salah. Sedangkan kita ada banyak platform termasuk pemikir muda, tetapi sebahagian daripada mereka memilih pentas-pentas jalanan. Mereka memilih jalan-jalan raya. Mereka memilih untuk berdemonstrasi, memecahkan orang panggil kemudahan awam dan sebagainya. Jadi kita melihat bahawa ini merupakan satu saluran yang tidak tepat, saluran yang salah, kerana kalau banyak pihak tidak menyediakan saluran, maka kita tidak hairan orang muda boleh terjebak dalam perkara itu. Tapi kalau ada saluran seperti Pemikir Muda Malaysia, yang mana pihak My Suara bertanyakan tentang program yang telah kita pun laksanakan. Kita pernah anjurkan Convention Pemikir Muda Malaysia, yang mana kita meminta lebih daripada 20 sektor pekerjaan atau profession menyumbang pendapat, idea, pandangan dan pelibatan mereka, peranan yang perlu dimainkan oleh segenap sudut masyarakat termasuk pihak kerajaan dalam merealisasikan hasrat generasi muda, dalam memastikan bahawa generasi muda tidak hanya jadi pemerhati kepada pembangunan negara, sebaliknya mereka diberi ruang dan peluang untuk terlibat secara langsung dalam pembangunan dan ekonomi serta pendidikan negara kita. Jadi ini yang kita anjurkan. Dan baru-baru ini kita juga melihat isu kos sara hidup merupakan satu isu yang cukup dominan dalam masyarakat kita pada hari ini. Kalau kita bercerita, rata-rata mereka tidak kira segenap lapisan masyarakat bercerita tentang kos sara hidup, GST dan sebagainya. Jadi atas dasar itu, baru-baru ni kita anjurkan satu sidang meja bulat kos sara hidup Pemikir Muda Malaysia, yang mana kita telah pun menghasilkan beberapa resolusi yang diberi terus kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai Ketua Kerajaan untuk dipertimbangkan, untuk dibawa sebahagian daripada idea-idea itu ke Kabinet sebelum dia menjadi satu dasar negara ataupun dasar kerajaan. Jadi ini antara yang kita lakukan. Dan dari segi bercerita tentang produk Pemikir Muda Malaysia, kita lahirkan ramai pemimpin di peringkat walaupun kita baru saja tidak sampai 10 tahun, kita baru hanya 6 ke 7 tahun pergerakan ataupun gerakan aktiviti oleh Pemikir Muda Malaysia di seluruh negara, tetapi kita telah pun melahirkan 7 cawangan Pemikir Muda Malaysia yang merangkumi Pemikir Muda Malaysia Johor, Melaka, Selangor, wilayah Kedah, Perlis dan juga Pahang. Dan ini sekaligus dapat orang kata menjadi
pengantara antara pihak kerajaan, pihak masyarakat bersama dengan generasi muda untuk kita jayakan bersama-sama agenda pembangunan negara kita. Jadi dari segi program, insya-Allah dari masa ke semasa pada masa akan datang kita akan anjurkan lagi beberapa segi program yang selain daripada berteraskan ilmu pengetahuan, kita juga mempromosi semangat kesukarelaan di kalangan generasi muda kita. Kita adakan ziarah kasih Ramadan. InsyaAllah ini adalah program tahunan kita untuk kita ziarah mereka yang perlu dibantu menjelangnya Aidilfitri dalam masa terdekat ni, insyaAllah, melibatkan konvoi kereta yang disertai oleh generasi muda kita. Itu dia antara aktiviti dan juga program-program yang dilaksanakan oleh Pertubuhan Pemikir Muda. Dan sebentar lagi mungkin pendengar-pendengar MySuara FM yang di luar sana mungkin ada nak mengajukan soalan kepada Encik Rafiq kita berkenaan dengan Pertubuhan Pemikir Muda Malaysia. Semudah saja, hanya perlu layari fanpage kami menerusi Facebook di www.facebook.com/MySuara FM Radio, dan insyaAllah soalan anda itu akan saya ajukan kepada Encik Rafiq kita. Baiklah, mungkin sebentar lagi Encik Rafiq boleh kongsikan kepada kami bagaimana caranya untuk berhubung terus kepada Pertubuhan Pemikir Muda Malaysia. Mungkin ada website pun ada. Sebentar lagi kita akan kongsikan kepada pendengar-pendengar semua. Dan sekarang ini antara lagu-lagu yang diminta oleh Encik Rafiq kita nak dengarkan lagu persembahan daripada Jacqueline Victor, Gemilang, di MySuara FM. Pertemankan saya Azhar Zainal bersama tetamu kita hari ini Encik Rafiq, iaitu merupakan pengerusi Biro Pelajaran Pemuda UMNO dan juga memegang jawatan di dalam Pertubuhan Pemikir Pemuda UMNO sebagai pengerusi juga Presiden Pemikir Muda Malaysia. Presiden Pertubuhan Pemikir Muda Malaysia. Baiklah, antara soalan lagi yang saya nak bertanyakan kepada Encik Rafiq kita berkenaan dengan kita telah pun menyambut kemerdekaan pada tahun 1957, dan sekarang ini saya nak melihat apa pandangan Encik Rafiq berkenaan dengan kemerdekaan sekarang ini. Apakah definisi merdeka yang relevan pada zaman sekarang ini dari kacamata Encik Rafiq? Ya, saya lihat kalau kita nak bercerita tentang kemerdekaan pada tahun 1957 pada masa kini, saya fikir ini satu senario yang amat berbeza. Kalau dulu generasi muda pada ketika itu memperjuangkan kemerdekaan bersama dengan generasi lama pada ketika itu untuk menjajah, untuk membebaskan penjajahan British, membebaskan negara kita daripada penjajah. Tetapi pada ketika ini saya fikir kita harus merdeka daripada perspektif yang berbeza. Kalau kita bercerita tentang merdeka pada hari ini, sudah tentu kemerdekaan yang kita perlu bagi perhatian adalah kemerdekaan dari segi pemikiran kita, dari segi minda kita, dan juga dari segi cara hidup kita. Hari ini dunia terbuka luas. Internet menghubungkan manusia antara satu negara dengan begitu cepat sekali, sepantas kilat. Jadi faktor globalisasi ini memainkan peranan yang cukup besar kepada generasi muda pada hari ini. Jadi mereka boleh terpengaruh dengan pelbagai anasir ataupun perkara-perkara yang tidak sihat, maklumat-maklumat yang tidak sahih, maklumat-maklumat ataupun pengaruh dari segi budaya barat, yang mana kita tahu sebahagian daripadanya tidak begitu sesuai dengan masyarakat kita pada hari ini. Seperti cara berpakaian, cara berfikir, mungkin ada aktiviti-aktiviti yang bertentangan dengan agama Islam bagi masyarakat Islam dan sebagainya. Kita perlu tapis, kita perlu perhalusi. Sebab itu generasi muda Malaysia pada hari ini perlu ada jati diri, perlu ada pegangan agama yang kuat supaya globalisasi ini tidak menjadi satu masalah besar kepada masyarakat kita pada hari ini. Jadi merdeka dari segi minda itu saya fikir antara yang penting dan signifikan dalam era kita pada hari ini.
Itu dia, merdekakan minda anda. Ya. Itu yang penting kan. Sesetengahnya yelah, maklumlah sekarang ni cabaran dunia sekarang ini terlalu besar nak dibandingkan dengan sebelum ini. Erti kemerdekaan sebelum ini adalah merdeka daripada dijajah oleh bangsa asing, dan sekarang ini sebenarnya erti kemerdekaan kita lebih kepada memerdekakan minda kita yang sentiasa dijajah dengan input-input yang dan juga anasir-anasir yang sentiasa datang dengan begitu mudah melalui media masa sekarang ini. Baiklah, berkenaan dengan Biro Pelajaran Pemuda Malaysia. Kan tadi kita bercerita tentang pertubuhan pemikir muda Malaysia. Sekarang ni kita nak tanya tentang aktiviti dan juga program yang yang dianjurkan oleh Biro Pelajaran Pemuda UMNO Malaysia ni. Mungkin boleh kongsikan sedikit kepada kami. Ya, kita sedar bahawa kita perlu merapatkan jurang antara jurang pendidikan antara masyarakat luar bandar dengan masyarakat bandar, antara pelajar miskin dan pelajar kaya. Jadi hari ini Biro Pelajaran Pemuda UMNO Malaysia kita telah pun menggerakkan beberapa aktiviti, antaranya bantuan persekolahan yang digerakkan oleh Biro Pelajaran Pemuda UMNO Malaysia bersama Yayasan Pelajaran MARA. Dalam program bantuan ini kita menjadi satu perantara. Kita menjadi medium untuk mengenal pasti pelajar-pelajar yang layak dibantu, yang miskin, yang mungkin anak yatim piatu, yang kehilangan ibu bapa dan sebagainya, dikenal pasti melalui Pemuda UMNO bahagian-bahagian, yang mana seramai lebih 10,000 pelajar telah pun dibantu dari segi peralatan sekolah, termasuk beg sekolah kepada mereka. Jadi ini merupakan kerjasama antara kita dengan Yayasan Pelajaran MARA yang telah pun disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Syafiq Afdal beberapa hari yang lepas lah, beberapa minggu yang lepas. Jadi insya-Allah kita akan teruskan lagi program-program seperti ini supaya mereka tidak ada sebab untuk mendapat pendidikan ataupun melalui dunia sebagai pelajar ini secara sempurna dan lebih baik berbanding dengan pelajar-pelajar yang lebih berkemampuan. Yang keduanya, kita telah pun menganjurkan program siri motivasi. Kita nak bagi satu semangat, kita nak bagi satu jati diri yang kukuh di kalangan generasi muda kita supaya mempunyai motivasi yang tinggi untuk berjaya. Bukan saja berjaya dalam segi akademik, tetapi berjaya juga dari segi jati diri, dari segi meningkatkan nilai tambah dalam diri mereka supaya mereka dilihat berbeza dengan generasi muda yang lain. Hari ini persaingan begitu sengit. Kalau kita nak bercerita, lepasan universiti begitu banyak. Setiap tahun kita melahirkan ramai graduan-graduan. Jadi kalau tidak ada nilai tambah dalam diri generasi muda, dah tentu ianya memberi satu laluan yang sukar untuk generasi muda pada hari ini melalui keadaan pada hari ini di mana kos sara hidup pun agak mencabar dan sebagainya. Peluang pekerjaan amat penting kepada generasi muda. Isu-isu seperti isu-isu lain kita lihat yang perlu diberi perhatian yang mungkin tidak ada kaitan dengan pendidikan ialah isu perumahan. Isu perumahan saya fikir satu perkara yang kita perlu lihat. Selain daripada isu ekonomi, kita perlu beri satu peluang. Kita perlu buka seluas-luasnya peluang perniagaan. Mungkin tidak dalam skala yang besar, mungkin dalam satu skala yang sederhana atau kecil. Mungkin generasi muda pada hari ini lebih gemar berniaga di premis-premis seperti uptown, seperti pasar malam mungkin. Tetapi ianya mungkin satu titik tolak untuk mereka mengembangkan perniagaan mereka ke tahap yang lebih tinggi. Jadi kita kena bagi panduan, kena bagi galakan, kena bagi semangat, kena salurkan mereka kepada agensi yang betul supaya ekonomi, pendidikan, sosial generasi muda pada hari ini, agama, jati diri berada pada tahap yang positif, yang membanggakan. Dan insya-Allah saya percaya Malaysia yang akan datang akan lebih maju lagi, akan lebih
holistik lagi pembangunannya, hasil daripada kejayaan generasi muda pada hari ini. Kerana pemimpin yang kita akan bina pada masa akan datang lahirnya daripada generasi muda kita pada hari ini. Terima kasih. InsyaAllah, mudah-mudahan itulah dia kan antara kata-kata yang boleh dijadikan pendorong dan juga semangat kepada semua pendengar-pendengar kita untuk terus maju, memerdekakan minda kita untuk terus bersaing dalam dunia yang serba orang kata penuh dengan cabaran ini. Dan buat pendengar-pendengar semua, terima kasih kerana terus setia bersama kami, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Encik Muhammad Rafiq kerana sudi meluangkan masa, melapangkan masanya. Sebenarnya dia datang dari negeri Melaka sampai ke Kuala Lumpur ini untuk bersama dengan kami, untuk bersama dengan pendengar-pendengar My Suara FM semua, dan saya mewakili pihak My Suara FM mengucapkan jutaan terima kasih atas masa yang diluangkan kepada kami. Terima kasih atas jemputan kepada saya. Ya, terima kasih juga sama-sama. Baiklah, dan untuk pendengar-pendengar semua mungkin yang ada nak personal Facebook, ada fanpage saya ada ke? Facebook Muhammad Rafiq. Facebook Muhammad Rafiq, MOHDRAFIQ. Naiza Muhyiddin, NAIZA FIQ NAIZAMOHIDEEN. Muhammad Rafiq saya ada Facebook friend tapi dah penuh. Muhammad Rafiq Nazaimuddin ini ya. Tapi saya ada create fanpage juga. Ada fanpage juga. Dan juga Twitter pun ada Muhammad Rafiq 2020. Dan juga ada juga Instagram. Ada juga so, Instagram. boleh berhubunglah melalui media sosial bersama saya, insya-Allah. Saya akan cubalah menjawab. Baiklah, antara ini dia, kalau nak berhubung melalui Facebook, www.facebook.com/muhammadrafiq.naizamuhidin. Mungkin sebentar lagi akan saya kongsikan kepada pendengar-pendengar anda melalui fanpage kami ya. Jangan risau, akan saya kongsikan kepada anda. Dan sampai di sini saja kita akan bersama dengan Encik Muhammad Rafiq kita. Terima kasih banyak-banyak. Dan untuk pendengar-pendengar semua, terus setia dengarkan kami di My Suara FM. Sekarang ini kita nak take 5 sebentar bersama dengan Agnes Monica. Ku Telah Jatuh Cinta, hanya di My Suara FM.